Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersiaran daripada TC Teluk Cempedak, Kuantan bersama isteri dan anak saya berjalan-jalan musim PKP COVID ni nak berjalan di luar Pahang tak boleh. Pahang masih lagi kawasan hijau, jadi ambil kesempatan ni berjalan di TC Kuantan, Teluk Cempedak, Kuantan. Okey, kita sambung balik. Apakah sharing yang kita akan bincang pada hari ini? Yang saya akan kupas pada hari ini adalah tiga keperluan yang perlu untuk menjaga aset kita di masa depan. Tiga keperluan untuk menjaga aset kita di masa depan. Ya. Okey, apakah yang pertama? Yang pertama, aset itu perlu menjaga aset. Contohnya kita ada aset emas, daripada keuntungan emas tersebut kita boleh membeli pula aset lain. Contohnya hartanah yang sedang meningkat nilainya. Boleh cari hartanah sama ada properti yang akan dilelong ataupun tanah yang orang nak lelong boleh cari untuk mendapatkan aset, untuk membeli aset itu contoh. Itu adalah keperluan. Yang kedua, aset perlu disiapkan pewaris. Siapakah pewaris aset kita? Aset kita perlu diwariskan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita perlu dididik supaya menjaga aset kita. Didik daripada kecil macam mana untuk menjaga aset. Perlu dididik untuk menjaga sistem. Jadi kalau anak kita masih kecil, daripada kecil kita perlu didik mereka supaya faham apa maksud aset. Kalau kita tidak didik mereka, jadi sampai bila-bila pun mereka tidak tahu sistem aset tersebut. Contohnya rumah sewa perlu ada sistem, bisnes perlu ada sistem, pelaburan mesti ada sistem dan konsisten. Dia tak boleh biarkan anak kita tidak tahu apa-apa berkenaan dengan aset yang kita ada. Kita perlu didik mereka supaya mereka tahu dan ambil tahu, sebab mereka adalah pewaris kepada bisnes kita, aset kita. Jadi kita perlu didik diorang bukan semasa remaja, tetapi daripada kecil kita perlu didik mereka tentang sistem, tentang perlunya kekayaan, perlunya duit untuk menjana aset dan sistem. Perlu. Itu adalah pewaris aset kita. Sangat penting. Jangan abaikan pewaris aset, kerana pewaris aset adalah penjaga aset kita sampai kita tua, sampai kita tiada nanti. Ada pewaris kita yang menjaga aset kita tersebut, iaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi perniagaan kita ataupun aset kita itu tidaklah mati separuh jalan. Jadi sentiasa ada orang yang akan mewarisi aset tersebut. Jadi sentiasa berkembang. Kita jangan fikir kita aset okey, hanya kita saja yang akan memelihara dia, menjaga aset tersebut. Anak cucu kita biar saja, kita serah kepada Allah Ta'ala, tawakal je. Tidak boleh. Kita kena jaga dan didik mereka supaya tahu kepentingan aset kita tersebut, supaya mereka tahu sistem macam mana dan juga mereka tahu kelebihan ada aset tersebut. Okey. Saya harap tuan-puan faham setakat ini. Aset nombor 2 tadi. Saya ulang balik. Yang pertama, aset perlu membeli aset. Yang kedua, aset perlu ada pewaris, iaitu anak-anak kita. Apakah yang ketiga? Yang ketiga adalah gunakan aset tersebut. Contohnya kita ada aset, keuntungan daripada aset itu kita perlu guna. Contoh usia saya pada waktu sekarang sudah 4 series.
Jadi bila lagi kita nak guna aset kita? Adakah kita nak guna waktu kita umur 5 series, 6 series baru nak guna? Sorry. Gunakan sewaktu kita sihat. Keuntungan daripada aset tersebut, gunakan waktu kita sihat. Jangan guna waktu kita sakit. Kita dah tak berdaya, kita dah sakit, kita dah tua sangat, dah uzur sangat, baru nak guna aset. Sorry, jangan buat perkara macam tu. Perlu gunakan waktu kita sihat. Jangan guna semua. Jadi gunakan seperlunya. Jangan terlalu simpan aset. Sebab bila lagi kita nak guna? Sewaktu kita masih sihat. Gunakan waktu kita masih sihat. Itu adalah 3 keperluan aset yang kita bincang pada hari ini. Saya ulang balik. Yang pertama, aset perlu membeli aset. Yang kedua, aset perlu diwariskan. Yang ketiga, aset perlu digunakan. Itu adalah 3 keperluan aset yang perlu kita penuhi. Kalau kita tak penuhi keperluannya, jadi aset tersebut akan menjadi aset yang sia-sia. Tak guna kita ada aset yang banyak, tapi kita tak menggunakan dan tidak mewariskan serta tidak melahirkan aset yang baru. Jadi sia-sia. Jadi itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Saya harap tuan-puan berpuas hati dengan sharing kita pada hari ini. Anak saya pun dah ajak pergi ke pantai dah. Okey, kita jumpa lagi pada lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.